أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan adik-adik jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada petang ini diizinkannya kita sekali lagi untuk berada di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan syurga yang sebenarnya nanti di akhirat, hasil daripada perjuangan kita dalam dunia ini. Dalam dunia ini banyak mengorbankan masa, mengorbankan wang ringgit, mengorbankan tenaga, semata-mata untuk meninggikan syiar Islam di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah beri kita ganjaran yang setimpal, dapat syurga yang kita idam-idamkan. Tapi nak syurga tu nak ada syarat. Syaratnya beriman dan beramal soleh. Percaya tentang rukun iman yang 6 tu. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. 100% percaya apa saja yang di dalam rukun iman yang 6 tu. Percayakan Allah, jangan ada ragu. Ya ke Tuhan tu ada? Jangan. Jangan ada syak, jangan ada zan, jangan ada waham. Walaupun tak nampak. Kita tak nampak Tuhan, tapi kena yakin Tuhan tu ada je. Ya, kerana syarat orang yang beriman tu, awal-awal lagi Allah sebut allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu mereka-mereka yang beriman dengan benda-benda yang ghaib. Allah tu kan ghaib, bukan benda nyata. Allah tu ada je. Nak dikatakan ada, tak nampak. Tapi nak dikatakan tak ada, Allah tu memang ada. Itu namanya haliyah. Hal Allah itu keadaannya ada. Cuma kita tidak diizinkannya untuk melihatnya di dunia ni. Nabi Musa nak tengok pun tak ada baginya. Ini kan pula kita. Jadi itu apa? Allah tu benda ghaib. Macam kita ghaib lah, sebenarnya Allah tu tak ada ghaib. Begitu juga malaikat. Ada dah malaikat? Mana? Tunjuk. Mana malaikat? Tak nampak ya. Allah tak izinkan. Padahal malaikat tu boleh menyamar seperti manusia. Ada sahabat-sahabat yang jumpa malaikat, dia seperti manusia. Tapi dia ada. Begitu juga syurga, neraka, tu benda-benda ghaib tu. Kena beriman tu. Bila beriman, kena beramal dengan amal soleh. Apa arti amal soleh? Buat apa saja ikut cara Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, berpakaian cara Islam, kenuri kenara cara Islam, pendidikan cara Islam, ekonomi cara Islam, perjuangan cara Islam. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Bila kita betul-betul beriman dan beramal soleh, Allah janjikan syurga. Banyak ayat-ayat Quran yang menjanjikan demikian. Di antaranya apa kata Allah?
wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira, berita yang seronok, yang menyeronokkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dia nak beriman, nak betul amal soleh. Bahawa bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya ada apa? Sungai-sungai. Ayat-ayat lain pun ada. Walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga, penduduk-penduduk syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu janji Allah bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Nak syurga tertinggi pun ada, nak beriman beramal soleh juga. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang diberikan syurga yang bernama Firdaus. Syurga yang paling hebat, yang paling canggih, yang paling bagus, yang paling nombor satu, ialah namanya Firdaus. Syarat beriman dan beramal soleh. Jadi mari kita benar-benar beriman. Dah beriman tu, amalkan. Amal soleh namanya. Alright, untuk petang ni kita sambung lagi pembacaan kita. Bab mana? Lidah. Mula nak baca bab lidah ya. Pasal 3, iaitu lidah. Siapa tak ada lidah angkat tangan? Semua ada lidah. Jadi gunakan lidah tu di jalan yang diredai oleh Allah. Mana yang tak diredai oleh Allah, jangan gunakan lidah tu. Di antaranya banyaklah benda-benda yang haram dibuat oleh lidah. Lidah ni benda lembut aja. Tapi boleh menyebabkan kita ni masuk neraka dengan lidah. Bila mengumpat, akan berdosa lah tu. Bila berdusta, berdosa lah tu. Mengadu domba, berdosa lah tu. Mencarut, berdosa lah tu. Nengkin mak, berdosa lah tu. Nengkin ayah, berdosa lah tu. Nengkin suami, berdosa lah tu. Mengejek-ngejek isteri, berdosa lah tu. Itu lidah. Benda yang lembut aja. Tapi boleh menyebabkan seseorang itu masuk neraka. Atau menyebabkan seseorang itu marah. Itu ya. Dia marah dengan kita sebab kita mengumpat dan sebagainya. Itu lidah ya. Baik. Mukadimah belum baca lagi. Ini baru nak baca. Tujuan Allah menjadikan lidah. Lidah ni salah satu anggota yang dijadikan oleh Allah. Dipanggil anggota zahir. Anggota zahir tu ada 7. Ingat tu. Apa? Yang pertama mata. Sudah tu cerita dulu. Yang kedua telinga. Yang ketiga lidah. Yang keempat tangan. Yang kelima kaki. Yang keenam perut. Yang ketujuh kemaluan. Itu 7 anggota yang zahir. Yang boleh melakukan dosa ini aja anggota. Yang lain tak ada. Paha tak ada melakukan dosa. Kenapa? Dia sebahagian dari kaki. Kaki boleh berdosa. Paha tak. Yang berdosa tangan tu mengeluarkan paha. Nyala kain sampai ke paha. Baik lelaki atau perempuan. Dosa tak? Dosa tak? Depan tu ada lecah. Tarik dari kata sampai ke paha. Macam? Dosa tak? Berdosa. Paha tu aurat. Paha tak ada berdosa. Yang berdosa tangan tu narik kain tu. Jadi apa? Pusat tak ada berdosa. Yang berdosa apa? Tangan tu narik kain ke, narik seluar ke, narik baju ke, nampak pusat. Yang boleh buat dosa itu 7 anggota aja. Mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut dan kemaluan. Jadi jaga itu. Kenapa Allah jadi lidah? Ni baca. Ketahui bahawa Allah Ta'ala menjadikan lidah bagimu untuk yang pertama dengannya engkau membaca Al-Quran. Baca Quran tu. Hari ni dah baca Quran belum? Siapa belum baca?
Kemudian selain baca Quran, baca pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zikir, segala zikir. Macam-macam zikir boleh kita baca dengan lidah lah tu ya. Dan ilmu pengetahuan yang memberi manfaat, boleh mengajar, boleh belajar dengan lidah tu. Boleh mengajar, nak ada lidah. Kalau tu guru tak ada lidah macam mana nak mengajar? Dia murid, kalau tak ada lidah macam mana? Macam mana nak nanya? Apa masalah tak boleh nanya? Dia ada lidah itu gunanya. Mula baca Quran. Itu dia dah. Setiap hari kena baca Quran ni tau. Jangan miss setiap hari. Paling kurangnya 200 ayat sehari baca. Atau tak lalu 200 ayat semuka sehari. Jadilah baca Quran. Cuma saya nak ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan dan perempuan, baca Quran tu eloknya bersemak. Ada tukang semak Kerana Quran ni bukan cakap Melayu. Cakap Melayu tak payah semak, tak ada berdosa. Tapi Quran kena bersemak. Kalau seorang-seorang je baca, kira betul ajalah, siapa tak dengar. Sebab tak ada siapa yang tahu, tak ada siapa yang dengar. Dia salah baca pun orang tak dengar. Malaikat je dengar, tapi malaikat bukan dengar kita. Jadi biar bersemak. Mana yang reti sikit baca Quran tu, buat kumpulan. Seorang baca, yang lain semak. Kerana Quran tu macam-macam hukum dalamnya dia. Ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab, ada izhar, ada qalqalah, ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil, ada ma'arid li sukun dan sebagainya. Itu Quran. Kena baca, kena bersemak. Kalau seorang baca, kira betul ajalah. Kemudian kena ikut hukumnya. Quran tu baca bukan boleh baca-baca gitu aja, kena ikut hukumnya. Kerana ini perintah Allah. Apa kata Allah? Warattilil Quran dan tartila. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Itu baru belajar baca. Udah belajar baca, belajar juga maknanya. Itu sebab di masjid-masjid di surau-surau ada kitab-kitab yang mengandungi makna dalam Al-Quran. Ada tak? Semaklah. Jangan biarkan buku tu yang macam lipat saja. Lipat saja anak-anak macamnya. Sudah buka-buka tu udah apa? Udah habis. Telan dia anak-anak. Bacalah Bila baca barulah kita tahu apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Kerana Islam itu dah lengkap dan semua kelengkapan tu ada dalam Al-Quran Karim. Bila kita baca, kita akan jumpa satu ayat. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat 85. Kemudian cari maknanya, tengok maknanya. Oh, ini apa maknanya? Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ini dia ngajar kita. Apa saja nak buat mesti ikut cara Islam. Pakaian cara Islam. Lagi? Apa cara Islam? Semayang cara Islam. Lagi? Puasa cara Islam. Berniaga cara Islam. Ekonomi Islam. Didik anak cara Islam. Nikah kahwin cara Islam. Kenduri kenara cara Islam. Ngaji cara Islam. Ngajar cara Islam. Apa saja kena ikut cara Islam. Baru diterima Tuhan. Betul tak terima di Tuhan. Jadi orang lain buat juga. Orang kafir tu ada dah semayang. Kita semayang, dia semayang. Tapi semayang dia terima Tuhan ke tak? Tak terima dia Tuhan. Kita kenduri lama lagi kuat kenduri. Lagi banyak duit lama. Tapi kenduri kita, kalau ikut cara Islam, ada pahala. Kenduri dia, tak dapat apa-apa pahala. Kita makan, dia makan. Tapi kita makan, dapat pahala. Kalau ikut adab-adabnya lah. Nak makan baca dulu Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya, ada pahala. Tapi dia makan, dapat kenyang aja lah, apa pun tak dapat. Jadi itu, kalau tak ikut Islam, rugi.
Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa tak ikut cara Islam dalam apa saja perbuatan dia, Tuhan tak terima, Tuhan reject, tolak. Jadi maknanya jangan buat lain daripada cara Islam. Allah perintah kita tu. Nak sembahyang ikut Islam, bermula dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Baru diterima Tuhan. Orang kafir sembahyang juga. Orang Kristian sembahyang tak? Sembahyang. Orang Hindu sembahyang tak? Sembahyang juga. Orang Buddha sembahyang tak? Tapi terima Tuhan ke? Tak terima ya. Orang Kristian sembahyang lagi senang. Minggu sekali aja. Hari apa? Hari Sabtu. Oh Sabtu Yahudi. Orang Kristian bila? Hari Ahad. Hari ni. Pergi gereja. Sembahyang ada dalam sembahyang tu. Tapi pagi lah. Di gereja-gereja tu. Pukul 10 start lah dalam sembahyang ya. Tak ada peraturan pun. Duduklah dengan siapa-siapa nak. Duduk dengan perempuan boleh, lelaki duduk dengan perempuan boleh, duduk dengan bini orang boleh, duduk dengan anak dara orang boleh. Tak ada batasan. Kerjanya nyanyi aja. Tahu lagunya? Nak dengar lagunya? Nak dengar tak? Dengar tak? Are you sleeping? Are you sleeping? Itu lagu Kristian tu tau. Nanya siapa? Are you sleeping? Are you sleeping? Siapa? Brother John, Brother John. Morning bell is ringing. Morning bell is ringing. Ding dong dong, ding dong dong. Itu lagu Kristian tu tau. Kerti apa? Kerti apa? Kamu tidur ke? Kamu tidur ke? Brother John tu apa? Padri John, bukan Abang John. Padri John, Padri John. Morning bell is ringing. Apa dia? Loceng pagi berbunyi, loceng pagi berbunyi. Mana bunyinya? Ding dong dong, ding dong dong. Dengan harus nyanyi lagu itu untuk anak-anak dan sebagainya. Nyanyi itu lagu Kristian tu. Tapi terima Tuhan ke tak? Tak terima sembahyang cara itu ya. Nak terima, kena cara kita ni. Bermula dengan takbiratul ihram, lepas tu buat rukun yang 13 tu, diakhiri dengan salam. Itu pun nak betul ya. Kalau tak betul, tak terima dari Tuhan ya. Kalau tak betul, tak terima dari Tuhan. Sebab sekarang ni saya sedang membuat apa? Buat video dengan bacaan-bacaan yang betul. Saya dah hantar pada Nizam. Dia tak baca, itulah cerita. Dia tak nak tengok, dia cerita. Pada Nizam saya tengok, saya dah hantar. Pada Tina dah saya hantar. Soal. Ya? Bacaan dalam solat. Rukun qauli dah habis dah pun. Lepas ini esok, insya-Allah. Pendek-pendek aja, tambah 10 minit pun pendek-pendek aja. Maknanya Ustaz, kalau bacaan dalam solat tu, contohlah at-tahiyah tu tak betul, tak sah sembahyangnya. Memanglah tak betul bacaan dalam tahiyat, tak betul tahiyatnya. Tak betul tahiyatnya, tak betul rukun. Tak betul rukun, tak betul sembahyang. Tak betul sembahyang, macam orang tak sembahyang. Anggapan setengah orang tu yang penting ni Fatihah aja. Ada 5 rukun tu. Ada rukun qauli ada berapa? 5. Rukun sebutan, qauli tu artinya sebutan. Ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat selawat. Yang kelima salam. Kelima-lima tu mesti baca dengan betul. Itu saya sedang buat video tu. Siapa yang nak video tu kena buka YouTube aja. Ada handphone, buka YouTube, tulis tu Ibrahim Ista. Bukan YouTube pun, Facebook. Nak tentu dapatnya buka Facebook. Siapa tak ada Facebook angkat tangan? Tak ada Facebook. Apa ada? WhatsApp je. WhatsApp. WhatsApp nak kena khabar dari saya lah apa nombor WhatsApp ni. Boleh saya hantarkan insya-Allah. Ataupun tengok Nizam ni. Nizam ada aja ya. Mesti ikut cara Islam dan buat betul-betul. Kalau tak cara Islam, tak diterima oleh Tuhan ya. Allah reject.
Sekarang ni lepas ni esok nak buat rukun fi'li pula. Rukun qauli ada 5, rukun fi'li ada 7, ada yang mengatakan 6. Dia tertib tu, ada yang mengatakan rukun fi'li, ada yang mengatakan rukun qalbi. Tapi bagi saya tak kira lah mana-mana, susah khabar apa pendapat saya ya. Tapi ulama-ulama mengatakan fi'li itu ada 7 ataupun ada 6. Dan rukun qalbi ada yang mengatakan 1, ada yang mengatakan 2. Kalau 2, rukun fi'li itu 6. Qauli 5, fi'li 6, qalbi 2. Berapa? 6, 5, 2. Berapa? 13. Cukup rukun sembahyang tadi 13 perkara ya. Itu guna lidah tu membaca Al-Quran. Kemudian hadis Nabi baca juga. Kenapa nak baca hadis? Kerana Quran tu hanya matanya saja. Cara-caranya terkandung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh semayang aja, aqimus solat. Diri kalau kamu akan semayang. Mana rupa semayang, tak ada kabur dalam Quran pun. Macam mana berdiri tak ada kaburnya. Macam mana rukuk tak ada kaburnya. Berdiri ke, duduk ke, baring ke, manjat nyor dulu ke, melompat-lompat ke, nerap ke, tak kaburnya. Jadi nak kabur, nak tahu, tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda macam mana? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Itu baca hadis. Baru tahu. Oh, Nabi itu mula-mula takbiratul ihram macam ni, takbiratul ihramnya. Sebutannya macam mana ya? Tangan di mana? Kemudian dia rukuk macam ni rukuknya. I'tidal macam ni i'tidalnya. Sujud macam ni sujud. Itu baru kita tahu. Maknanya Ustaz ya, kalau seorang tu berpandu pada hadis tidak ada melalui ulama, maknanya dia bersesat juga. Ulama menerangkan lebih lanjut tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama tu siapa? Bukan alang-alang orang ni. Ulama siapa? Pewaris Nabi. Kali kena ikut ulama. Maknanya yang mana katakan kita kena ikut hadis Quran, maknanya kalau tanpa ulama mana kita tahu huraiannya? Ulama yang menghuraikan hadis dan Quran tu. Itu kata tak sesat belaka tu ya. Maknanya dalam hukum Islam ada 5 lah. Pertama Quran, sunnah, ijma' qiyas misalnya. Maknanya ijma' tu ulama lah tu. Ulama lah. 4 ya, 4 sumber hukum dalam Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga ijma' ulama. Persetujuan semua ulama. Yang keempat qiyas. Qiyas tu yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada dalam mana tapi dibuat hukum lain. Dikaitkan dengan hukum itu namanya qiyas. Kalau kurang satu daripada 4 tu maknanya tak sempurna ke? Tak sempurna lah. Sesat ke macam mana? Bukan sesat, tak sempurna. Tak sempurna ya. Okey. Itu guna lidah tu. Membaca hadis. Kemudian sekali zikir. Lepas mayang tu zikir. Jangan lepas salam bah. Zikir dulu. Ikut imam. Si imam zikir, kita zikir. Jangan lepas salam caw. Ada yang apa itu? Ada. Yang peliknya orang itu je. Subuh pun habis itu dia juga. Zuhur pun dia juga. Asar pun dia juga. Maghrib pun dia juga. Tanda dan nunggu apa salahnya zikir dulu bersama dengan imam. Fahaman dia lain Ustaz. Fahaman dia lain. Pahaman lain tak ikut siapa? Wahabi. Wahabi tak dapat apa-apa lah. Walau hukumnya itu sunat. Kena fahamnya itu hukumnya sunat. Tapi walaupun sunat, apa arti sunat? Dibuat dapat pahala. Nak pahala ke tak? Siapa tak nak kan? Ditinggalkan tidak berdosa. Yang banyaknya tak berdosa aja lah. Pahala tak dapat apa-apa. Pada tunggulah. Hukumnya makruh berkali tempat duduk. Berkali ya, kedudukan tu selagi tu imam tak berkali tempat duduk. Maknanya Ustaz dalam wirid ni adakah wirid yang tertentu khusus juga ataupun bebas saja? Ulama sudah susun. Kita bukan ulama. Sudah disusun oleh ulama, ikut ajalah.
Lepas sembahyang tu, lepas salam tu ada wiridnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ulama dah buat tu. Yang kita buat selalu ni ulama yang menyusun itu namanya apa? Syekh Dawud Fatani. Bukan. Syekh Syamsuri. Namanya. Ulama besar tu boleh tengok dalam Hidayatul Salikin. Dah habis pun. Masjid ni dah habis kitab Hidayatul Salikin ya. Dia yang nyusun itu. Dia ikut ajalah kita ni, bukan ulama pun ya. Ulama pun dia mengambil daripada perbuatan Rasulullah SAW. Nak ikut Rasulullah memang tak lalu. Tak ada kerja lain, dia ada wirid je. Tapi disusun oleh ulama supaya kita mampu nak melakukannya ya. Itu zikir. Ini lepas salam bas. Bukan tuan-tuan ni yang lain. Yang terasa pula, yang bukan perempuan ke, perempuan midak ya. Tak ada, sini tak ada ya. Di mana ni semua hebat-hebat belaka. Itu lain, dia ada hajat tak ambil. Kalau dia ada hajat memang dibenarkan ya. Kalau nak kencing apa buat? Kau nak kencing apa buat? Bangkitlah, jangan duduk dalam mes tu, terlambak situ. Kau nak berak apa buat? Tina, kau nak berak apa buat? Bangkitlah. Pakai pampers tak sah batal pun. Udah mengandung najis. Jadi bangkit kalau ada hajat ya. Ada baca Quran, hadis Nabi dan segala zikir. Zikir banyak. Ada 4 perkataan, ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Apa dah? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 kalimah kata Nabi. Ini ngapa ni Nabi ni? Ringan di bibir. Tak ada Nabi sebut bibir, saya kata bibir tu. Ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Esok boleh timbang tu berat no, pahalanya banyak no. Nak kata nak? Atas sebutlah banyak-banyak. Nak datang tu salam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tak boleh? Nak datang mari ni. Tak boleh. Pengang ayo tu bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanallah walhamdulillah. Apalah seorang-seorang itu kita berzikir dengan Allah, bukan seorang tu. Kita berbisik-bisik dengan Allah Taala. Tina tengah naik motor tu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah. Sudah cukup dah bobo lintas lain. Itu caranya. Berzikir. Dan ilmu pengetahuan yang memberi manfaat. Lidah tu gunanya untuk menyampaikan ilmu. Kalau saya tak ada lidah, apa nak disampaikan? Lidah tu boleh menyebabkan kita bercakap. Dengan percakapan boleh kita sampaikan ilmu pengetahuannya. Itu guna lidah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengannya engkau mengajar ilmu yang memberi manfaat. Digunakan lidah tu untuk mengajar ilmu yang memberi manfaat. Sebab saya tadi lah, kalau lidah tak ada, macam mana nak mengajar ilmu? Ilmu tu pula mesti ilmu memberi manfaat. Ilmu memberi manfaat dalam kitab yang tuan-tuan dan puan-puan dah habis baca tu, ada 6 tandanya. 6 tanda ilmu yang memberi manfaat. Yang pertama, lagi dia alim, lagi dia takutkan Allah Ta'ala. Lagi banyak ilmunya, lagi dia takutkan Allah Ta'ala. Yang kedua, dia kurang gemarnya kepada dunia. Kalau bandingkan dunia dan akhirat, dia pilih mana? Dibandingkan dunia dan akhirat, dia pilih yang mana? Pilih akhirat. Yang ketiga, lebih gemar dia kepada akhirat. Kalau ada program dunia sini, program akhirat sini, dia pergi mana? Akhirat pergi sini ya. Sini ada kenduri. Ya, ada kenduri. Daging korban pula tu. Di sana ada majlis ilmu. Mana pergi? Korban dulu, makan dulu ya. Kalau pergi sana tak pergi sini. Dia hanya boleh pergi satu tempat je. Pergi mana? Mana serentak tu. Ada serentak tu. Kalau ada boleh gila tak apa. Ini tak ada gila. Waktu ini ada orang kenduri sini. Mamam. Raja kenduri pula tu ya. Di sana
ada tuan guru ngajar bab sembahyang. Mana dia pergi? Dia pergi tempat tuan guru tu. Dia memilih akhirat daripada dunia. Lebih gemar dia kepada akhirat daripada dunia. Itu yang kedua. Yang tiga. Yang keempat apa? Dia kenal kelemahan dirinya sendiri. Itu ilmu merupakan. Dia tahu kelemahan dia. Ya, aku tak banyak hafalan, si anu tu banyak hafalannya, lalu dia berusaha untuk menghafal. Ya, aku ni kedekut, bakhil, nak ajarin. Oh, ni pemurah. Lalu dia berusaha untuk menjadi pemurah. Jadi dia kenal kelemahan diri dia. Kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kenal kelemahan orang lain. Dia nyalahkan orang je. Diri dia tak salah. Diri dia betul aja ya. Nizam opini yang tak betul aja dia kan ya. Enak opini yang tak betul aja. Bacaan gini ya. Ada Ustaz benda yang tak betul senang nampak. Itulah pun. Ada mau dicari benda yang tak nampak. Memang nampaklah. Kalau nak cari salah memang nampaklah. Nak cari salah saya jumpa tak? Jumpa. Berlambat-lambat berlori-lori. Kalau dia asyik nak cari sampah aje, jadilah dia tukang kutip sampah. Udah penuh tukang kutip sampah, jadilah dia apa? Jadi dia bakar sampah. Udah penuh bakar sampah, jadi dia tong sampah. Udah penuh tong sampah, jadi dia lori sampah. Sama nak jadi lori sampah kan? Jadi jangan cari yang benda-benda negatif. Cari yang elok-elok saja. Tapi dia kena dalam diri dia kena cari segala kelemahan diri dia sendiri. Ya. Itu ilmu manfaat tu yang keempat. Yang kelima, dia tahu tipu daya syaitan. Dia kenal tipu daya syaitan. Syaitan seronok ke tuan-tuan dan puan ngaji petang ni? Tak seronok. Ya. Apa buatnya? Dia bawanya perkara-perkara senjata-senjata yang boleh mengacau kita daripada mengaji. Yang pertama dia bawanya celak. Celak berhutang mana? Tang mata. Bila kena celak syaitan macam? Ngangguk je depan ustaz. Dah ada tak? Angkat dia. Tengok tu yang nyanda tak ada. Tak ada. Maknanya gagal lah syaitan tu. Gagal lah. Atau dia balik ke? Dia kecewa ke? Tidak. Dia bawa senjata yang kedua. Apa bawanya? Ramli? Bukan. Apa bawanya? Gincu. Gincu buat tak mana? Mulut tak betul. Bibir tak betul. Bibio. Pandai. Dia hutang bibio. Bila kena gincu setan, ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Kena gincu. Kedap ni ada tak? Kalau bercakap dengan saya itu bukan kena gincu setan tau. Kalau dia bertanya tak itu memang dapat pahala besar tu. Ini saja. Ya, ustaz dengan hajar depan, dia belakang dengan hajar. Ini gelang ni beli di wang kalian. Itu kena gincu setan itu ya. Mana? Rebabah ya. Itu dah kena gincu setan lah tu. Yang ketiga, tak itu kejap ni tak berjaya ni. Semua dengar tu tak ada cakap pun. Kalau cakap pun cakap dengan saya tak apalah. Tak berjaya lah setan, balik ke dia? Tidak, dia bawanya yang senjata ketiga namanya tongkat. Dia ketuknya lutut tu, dia ketuknya bahu tu, dia ketuknya paha tu, dia ketuknya sendi tu, pinggang tu dia ketuknya. Itu yang malam-malam silap tu selemput, tu silap balik, tu selemput balik, tu silap balik. Nyudah dia tak tahan, dia pun bangkit. Angkat tangan begitu, minta izin pada ustaz nak keluar. Ustaz pun angguk, pergilah keluar katanya. Ingat dia ustaz dia nak buang air besar, dia buang air kecil, nak bagi tanda. Rupanya dia pergi keluar ambil je motor tu. Motor yang kuning tu. Motor yang kuning tu tolak. Ustaz tak dengar, dia tak ada bunyi tolak sampai luar pagar. Sampai luar pagar dia pun start terus balik. Berjaya lah setan. Itu setan. Jadi ilmu yang memberi manfaat tu dia kenal tipu daya setan. Itu yang kelima. Yang keenam, dia tahu perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala ibadah. Pahala tu boleh batal kalau dia ada benda-benda ni. Kalau ada dia ujub, kalau ada dia riak, kalau ada dia takabur, habis tak ada pahala. Malahan dapat dosa ya. Itu ilmu yang memberi manfaat.
Yang lain tu tak ada ilmu memberi manfaat. Ya. Kalau dia lagi pandai, lagi terror, lagi pandai, lagi hebat, lagi pandai, lagi ego, lagi pandai, lagi sombong, itu bukan memberi manfaat. Walaupun dia belajar agama, walaupun dia belajar baca Quran. Ya. Tak kabur je. Dia itu bukan kerti baca Quran. Adik betul pasal Tanjung tak apa, tak apa, tak apa. Itu bukan ilmu memberi manfaat. Ha. Ataupun dia nampak salah orang aja. Diri dia tak nampak. Itu bukan ilmu yang memberi manfaat. Jadi itu gunanya lidah tu untuk mengajar ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga, engkau menyuruh dengan kebajikan dan melarang dengan daripada kejahatan. Kita ni ada lidah, gunakan lidah tu untuk menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Itu guna lidah. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Itu guna lidah. Mari kita semayang. Itu guna lidah tu. Mari kita membaca Al-Quran. Mari kita bergotong royong. Mari kita mengaji. Mari kita tolong orang miskin tu. Mari kita tolong orang buta tu dan sebagainya. Itu menyeru kebajikan. Kemudian melarang. Jangan menari. Jangan pakai t-shirt. Depan tulis kismi. Belakang tulis apa? Enak? Salah. Depan tulis kismi. Belakang tulis apa? Sana yang pandai. Nampak? No problem. Jangan pakai t-shirt betul. Itu melarang daripada kejahatan. Jangan mencuri. Jangan berzina. Jangan derhaka kepada suami. Itu melarang kepada kejahatan. Itu guna lidah. Kalau ada lidah boleh kita gunakan untuk itu. Ya? Itu yang ketiga. Yang keempat. Engkau memberi nasihat kepada orang Islam. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah memberi nasihat. Nasihat aja lah. Bukan mesti ustaz aja. Tuan-tuan perempuan boleh tak bagi nasihat? Boleh. Boleh tak tuan-tuan nasihat kepada ustaz? Boleh. Bagi nasihat. Pakai elok-elok. Tudung tu elok-elok. Jangan tudung apa? Tudung apa? Nasihat pada orang yang berilmu, nanti orang berilmu kata, kau siapa? Tak ada ilmu tu. Maknanya dia bukan ada ilmu tu. Maknanya dia tak ada ilmu tu. Ya? Ini ustaz lah. Dia tak mengaku dia tak ada ilmu. Padahal dia memang tak ada ilmu tu. Ini ustaz tu, kamu ni siapa? Ana kata kan. Padahal patutnya orang nasihat tu kita bagi apa? Terima kasih. Ya? Terima kasih mengingatkan saya. Kita baca Quran tak betul umpamanya. Ya? Tak betul bacanya. Idgham tak baca umpamanya. Sampai ditegur dia orang sebelah. Ya? Contohnya falamma, patutnya falamma, ya. Ini tak. Baca Jepang ini Melayu. Tak ada dengung falamma aja. Ammal ladzina amanu macam sudah tu. Ya Allah, kadang-kadang sakit telinga dengung tu. Idgham tak bacanya. Mem bersabdu tu tak ada dengungnya. Ya. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat. Ammal ladzina patutnya ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Itu cara baca betul. Tapi tak falamma ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Tak ada dengung langsung. Ya. Itu guna lidah tu. Menasihat. Bila dia baca itu kita nasihat lah. Bila ada mem bersabdu, dengung. Ya. Yang ada dengung tu jangan pula kita tak dengung. Yang tak dengung jangan dengung pula. Jangan saja dengung. Kadang-kadang patut tak dengung, dengungnya. Alam nasrah. Padahal tak ada dengung tu. Alam nasrah. Sami Allahu liman hamidah. Padahal tak ada dengung tu. Buat juga dengung je. Itu nasihat. Kalau tegur dia ustaz, dia kata saya tak ada buat macam tu pun je. Itu sebab negara tu buktinya. Ada tape buktikan. Ada tape ke apa ke. Jangan kejap-kejap itu. Kemudian dah lepas itu. Kalau nak sembahyang payah tak nak buat tape ke. Rekod lah. Belum sembahyang tu rekod dulu. Tak mengaku ustaz. Tapi ada orang yang memang seorang yang dengar tu orang lain tak ada pun je. Ada orang yang begitu, memang betul kata tu. Ada contohnya. Ada satu orang, ini pengalaman saya. Ya, dia sembahyang sunat, saya video kena ke belakang. Saya video kan, dia depan, saya belakang.
Tomak nina tak ada ketika i'tidal tu. Sami Allahu liman hamidah. Terus sujud je ya. Saya video kan. Lepas tu panggil dia, "Mai sini tengok. Tengok video kamu." Dia pun kan. Sampai sekarang ni Rafi tu buat lagi. Bukan tak ngaku, dia ngaku tu, tapi dia buat juga degil, biut. Dah biasa. Ya. Jenis biut. Tapi kita dah sampaikan itu dah lepas lah kerja kita ya. Dah kita kabur dah dia. Itu guna lidah. Beri nasihat kepada orang lain. Yang kelima, engkau menunaikan hajat orang Islam dan mendamaikan mereka. Kalau ada orang tak tegur, berselisih, kita damaikan mereka. Pergi jumpa dia, sana tu salam kata. Ya ke? Padahal itu nipu tu. Nipu tu berdosa tak? Itu tak berdosa ya. Untuk mendamaikan manusia tak berdosa ya. Walaupun menipu bininya. Dia ada 2 bini. Bini A dengan bini B. A dengan B tu bergaduh aja ya. Tak boleh jumpa. Ada jumpa tak tarik rambut. Bertolak-tolak. Buat apa? Bertarik-tarik. Macam mana nak mendamaikan dua-dua ni kan ya? Dia pergi kepada bini tuanya, dia bawanya bi goreng beli di kedai mamak di Ayu Kuning tu. Habis tu pergi jumpa bini tua, "Nah ini mi adik kamu masak tadi lebih pula bagi yang kamu macam tu." Mula tak apa. Itu mula-mula begitulah. Ya. Dia pun terasa, baik pula adik aku ni ya. Lepas tu pergi balik pada bini muda. Dibawanya kain batik cap semut, beli je kedai juga. Kena kelin juga. Ya. Lepas tu bagi pada bini muda. Ni kak kamu dulu dia pergi Kelantan, dia bagi kamu kain batik ni. Padahal beli kedai tu. Begitulah hari. Kak kain salam, adik kain salam, kak kain salam, adik. Oh baik pula je. Lama-lama bila berjumpa, berpeluk-peluk dia. Walaupun menipu, tak apa. Itu ya. Itu cara nak mendamaikan manusia. Menipu pun tak apa, dosa pun tak apa. Dosa hukumnya harus. Bukan sunat ya, harus. Tak berpahala dan tidak berdosa. Tak ada sunat. Bohong tak ada yang sunat. Bohong yang harus ada. Yang wajib ada. Yang wajib ada, yang harus ada. Lagi yang haram je. Asasnya haram ya. Bila bohong tu haram. Tapi dia ada yang wajib. Bila wajib? Bila nak memelihara harta kita daripada dirampas oleh penyamun, itu wajib ya, memelihara harta tu. Mana duit? Tak ada duit kata. Bohong, pada banyak duit tu. Dia takkan potong mana tempatnya. Bohong tu berdosa. Tapi kalau untuk memelihara harta wajib tu ya. Wajib. Wajib berbohong dapat pahala. Kalau cakap benar tak betul. Contohnya Jepun datang. Masa musim Jepun tu lah, berkilat pedangnya. Nak mencari mana? Nak mencari Zainal. Kita tahu Zainal naik atas atap tu. Dia nyorok atas bumbung ya. Datang jumpa, "Marah dia Zainal, saya mau potong dia punya kepala." Kita betul-betul dia di atas. Macam? Habislah tu orang putih tengkuknya. Kena kepada dia, lari sana tau. Lari sama tu pergi batu masjid. "Betul tak? Betul." Kata, betul lah. Dia pun kejar. Kejar ke sana. Ya. Tengok tak ada. Panggil sana turun. Itu wajib berbohong ya. Wajib bohong tu. Dapat pahala tu. Maknanya Ustaz, kalau berbohong tu untuk menyelamatkan nyawa saja ke? Wajib. Kalau yang menyelamatkan maruah macam mana? Termasuk kamu tu juga? Masuk juga. Menyelamatkan. Kalau orang buat sumpah laknat ke apa tu, kalau dia nak menyelamatkan maruah dia berbohong. Itu asalnya macam mana? Asalnya apa? Tuduhan untuk apa? Kalau tuduhan dia berzina, kemudian buat sumpah laknat sedangkan dia benar-benar berzina, sudah berdosa. Berdosa. Sebab dia nak kena bohong juga, sebab dia nak tahankan maruah dia. Atas maruah, macam mana nak mempertahankan maruah dia atas kesalahan, kesilapan, dosa yang telah dilakukannya? Dia ada rasuah. Dia rasuah. Dia memang menerima rasuah. Tapi dia bohong. Nak menyelamatkan rasuahnya, nak menyelamatkan maruahnya. Tak boleh. Dia nak menyelamatkan maruah tak boleh. Nak menyelamatkan jawatan dia. Itu tak boleh. Itu ada kepentingan dunia. Yang boleh ni untuk menyelamatkan kebenarannya. Itu boleh bohong ya. Menyelamatkan harta, menyelamatkan agama, itu boleh ya. Yang lain tak boleh. Okey ya. Jadi mendamaikan tu boleh apa ni? Itu guna lidah.
Yang keenam dan sebagainya yang ada kaitan dengan faedah akhirat. Ada keuntungan akhirat tak apa. Yang dikerjakan dengan lidah. Apa sajalah, beri nasihat, membantu orang miskin, membantu orang buta dan sebagainya. Apa saja gunakan lidah tu. Orang buta tengah berjalan umpamanya, tengok depannya ada parit, dia tak nampak apa. Jerit dah, oi depan ada parit, jaga baik, 2 langkah ada parit. Nak khabar begitu ya. Itu guna lidah tu untuk menyelamatkan dia. Seperti demikian juga Allah Ta'ala menjadikan lidahmu itu kerana melihat duniawi. Dunia pun tak ada lidah ya. Nak menyampaikan sesuatu hajat nak ada lidah kan. Nak beli barang ada lidah tak? Kena ada lidah baru kita boleh sampaikan hajat kita. Seperti mencari harta dengan segala urusan. Urusan akad seperti aku jual, aku beli ya. Kita beli barang. Ada tak akad jual beli? Ni ada lidah, kata lidah macam mana nak akad ya. Mudahlah boleh akad tanpa lidah boleh. Tapi dalam bahasa isyarat boleh, tapi kita tak tahu apa bahasa isyarat pun. Kebanyakan ni tak ada berakad patutnya berakadlah ya. Mesti akad, hukumnya wajib. Kecuali benda yang harganya tak ada banyak nilainya. Sikit mereka tahu. Beli coklat tak payah akad ya. Beli coklat, beli getah yang tu untuk mengikat tu. Itu tak ada payah apa. Sebenarnya kalau kita buat jual beli kita akad tu, adakah barangan tu barangan makanan sahaja ke ataupun yang eloknya ada barang lah. Ada hutang boleh. Barang tu tak ada boleh hutang. Tapi ada cara, ada syaratnya ya. Maknanya kita beli pakai lah apa saja. Kita akad lah. Yang kena akad walaupun orang kafir. Kena akad orang kafir tu. Kita beli perabot dah boleh ke orang kafir tu. Maknanya tak semestinya barang makanan kita. Tak ada apa saja. Tanah, rumah, tokar, apa saja kita jual beli tu mesti ada akad jual dan akad beli. Motor ada akad jual beli ya. Wajib. Walaupun orang kafir. Dia pun tak adalah berdosa. Kita berdosa kalau tak akad ya. Memang kafir bukan di tahun pun. Dengan faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah. Seperti demikian juga Allah Ta'ala menjadikan lidahmu itu kerana muslihat duniawi. Seperti mencari harta dengan segala urusan akad. Akad, macam kata ada akad ya. Seperti akad jual dan akad beli. Akad sewa menyewa dan sebagainya. Semua nak ada akad tu. Nak ada lidah. Macam mana? Boleh tulis tapi setengah tu payahlah nak tulis ya. Tapi kalau kita nak beli bajet ayam tu, nak kena akad juga? Akad. Ya. Bajet ayam. Ayam tak ada akad. Dan itu upah mengumpulkan je. Ya. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram. Berjual beli najis ya. Cuma mazhab lain membenarkannya, tapi dengan syarat kita niat membayar upah dia mengumpulkan apa najis tu ya. Tak lembu ke, tak ayam ke. Boleh tak ada jual beli. Kerja bagi upah dia mengumpulkan najis tu. Tak apa yang tu ya. Boleh kias, boleh tukar mazhab lah. Ketika itu tak boleh ambil mazhab Hanafi dan sebagainya. Tapi ikut Syafi'i tak boleh. Ikut Syafi'i ketat ya, tak boleh jual beli benda najis. Bangkai tak boleh jual beli. Ataupun binatang-binatang yang tak ada makan, tak ada jual beli tu. Ini kadang ada dapat jawab pergi jual pada India. Saya jual. Saya jual je. Tak ada. Ikut mazhab Syafi'i tak boleh ya. Sewa menyewa. Engkau hendaklah bersyukur atas nikmat lidah ini. Jadi kita kena bersyukur bahawa Allah jadikan lidah tu untuk kita. Dengan lidah banyak dapat pahala. Ya, bila semayang dapat pahala. Ada tak baca Fatihah? Ada. Ada tak selawat? Ada tak zikir? Semua ada. Semua dapat pahala. Dengan lidah. Kalau tak ada lidah, macam mana nak baca, nak buat rukun qauli? Tak boleh nak baca?
Tapi dia dapat pahala sembahyang dapat pahala, tapi pahala membaca rukun qauli tak dapat. Kalau dia bisu lah, tak boleh cakap, tapi dia sembahyang dapat pahala tak? Dapat. Tapi pahala membaca Fatihah tak dapat. Pahala membaca takbiratul ihram tak dapat. Jadi korang ni sebut, tapi kerana dia taat juga, Allah bagi pahala juga ya. Itu guna lidah. Mana kata? Jual beli dan akad sewa menyewa. Engkau hendaklah bersyukur. Jadi kalau ada lidah tu syukur kita kepada Allah. Syukur tu apa? Menggunakan nikmat Allah di jalan yang diredai olehnya. Itu namanya syukur. Jangan gunakan lidah itu untuk menyanyi lagu-lagu membawa kepada maksiat. Itu ada juga lidah juga. Boleh nyanyi tak? Boleh tak nyanyi dengan lidah? Boleh. Lagu membawa maksiat. Ngajak orang bergaul bebas antara lelaki dan perempuan. Boleh tak? Ada lagu-lagu jenis itu? Kalau tidak ada yang punya. Tak pernah dengar lagu ni? Mari kita lagi apa? Jalan bersama. Kita kan tak hafal, berdoa tak hafal ya. Mana saja saya menurut lagi. Asalkan jangan main gila. Keng. Itu guna lidah. Itu salah guna. Nak gunakan lidah tu boleh tak menyanyi dalam Islam? Ada tak hiburan dalam Islam? Ada. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Nak ke tak nak? Begitu juga perempuan mendodokan anak kecil. Sebutlah zikir nama Allah. Apa salahnya? La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Dapat pahala. Ini dah bulan mengambang, pangah dah balik. Selagi tak mengambang bulan tak balik pangah tu. Melompat sana kemari. Merempit aja kerjanya. Dia mendodokan anak ni, banyak anak kecil ni lah. Zikirlah. Esok dah dia tahu cakap, esok dia tanya, mak Allah tu siapa? Muhammad tu siapa? Kan dah diperkenalkan kepada dia Allah dan Muhammad. Ini dah lain je. Tambah buaya yang lari macam mana? Macam mana buaya yang lari? Ni, perenjut tu. Dia tak ada opis tu. Kalau opis tu boleh. La ilaha illallah. Itu kalau opis ya. Ini kalau ini macam mana tak sesuai pun lah. Tak sesuai Yang sesuai apa? That's the way I like it. Itu yang jadi kutub rahak tu. Maknya maknya mendoakannya. Jadi itu guna lidah ya. Jadi hendaklah kita bersyukur dengan lidah tadi ya. Engkau hendaklah bersyukur atas nikmat lidah itu. Bila kita sedar lidah itu sebagai nikmat, apabila sudah hilang kuasa bercakap, baru kita sedar dia itu sebagai nikmat. Apa saja. Bila kita sedar mata itu sebagai nikmat, bila sudah buta. Bila kita sedar telinga itu sebagai nikmat, bila sudah labang. Tahu labang? Orang sini tak tahu labang ke? Terlalu peka namanya labang. Baru sedar. Ya? Bila kita sedar kaki itu sebagai nikmat, bila sudah lumpuh. Itu sebab orang lumpuh selalunya dia duduk di mana? Tang mana? Di anjung rumah tu nengok orang lalu lalang ya. Kalau lumpuh Kalau lumpuh nengok orang, nak ke mana tu? Kunci ke? Pergilah, pak cik tak lalu dah katanya. Padahal masa dia segar tu tak siwa pun, lantaklah jenuh azan. Buat tak erti je dia ya. Jenuh ramli azan, buat tak tahu je dia. Nehen aja. Udah habis tu pak cik tak lalu katanya. Udah tak lalu lagi, tak guna lagi ya. Jadi itu gunanya. Bila dah hilang baru sedar. Tengah elok tu tak teringat langsung, nak bersyukur tak ingat. Jadi banyaklah bersyukur. Kalau bersyukur Allah akan tambah lagi. Tahu?
Yang ditambah tu bukan bilangannya. Yang ditambah tu apa? Keberkatannya. Syukur dengan lidah, Allah berkatkan lidah tu. Bukan tambah pula, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Itu tak muat badan dengan lidah saja. Itu yang disembah dia orang Hindu tu. Yang ditambah tu keberkatannya. Lidah tu digunakannya untuk mendapat pahala. Baca Quran, baca hadis, beri nasihat, ajak kebaikan, larang kejahatan. Itu gunanya lidahnya. Dan itu ditambah tu, ditambah keberkatannya. Bukan ditambah bilangannya. Itu guna kita bersyukur tu. Kerana itu janji Allah. Ada Allah janji, la in syakartum, sambung, la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah apa saya dah lupa. Sekiranya kamu bersyukur dengan Allah di atas nikmat yang diberi kepada kamu, nescaya Allah akan tambahkan nikmat itu untuk kamu. Dan sekiranya kamu kufur, salah guna nikmat Allah apa? Jaga, azab aku amat pedih sekali. Tak lalu kamu nanggung azab aku, ya, pedih benar. Jadi kena syukur dengan nikmat Allah lah. Hendaklah dipelihara lidah daripada yang dilarang. Benda yang syukur tu di antaranya buat yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Kerana boleh tak kita salah gunakan lidah? Ada benda-benda yang dilarang ni. Misalnya seperti mengumpat, berdusta, lagi mengadu domba. Itu dilarang. Jangan buat. Jangan dilarang. Yang nombor 1 kita ambil 1 je dah lah petang ni. Seperti berdusta. Apa tu berdusta? Cakap bohong. Asal bercakap bohong, asal bercakap bohong, asal bercakap bohong. Dusta ni tak ada yang sunat, ya. Dia ada 3 je hukumnya. Yang pertama haram. Yang kedua makruh pun tak ada. Yang pertama haram, yang kedua harus, yang ketiga wajib. 3 je hukum dusta. Ada kalanya asasnya dia haram. Bila berdusta tu tak haram, ya. Bila berdusta tu, mesti haram. Itu asalnya. Prinsipnya haram. Tapi dia boleh jadi harus. Macam tadi. Boleh tak jadi harus? Mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Itu harus, ya. Atau wajib. Apa bila wajib? Bila menyelamatkan harta sendiri atau harta orang lain. Menyelamatkan nyawa orang lain. Menyelamatkan nyawa sendiri pun wajib berdosa. Jangan betul benda aja. Wajib berdosa, dapat pahala kalau berdosa tu. Jangan itu dosa, ya. Asasnya haram. Berdosa itu haram. Siapa berdusta dengan sengaja ke atas agamanya, maka dia telah menempahkan tempat duduknya ke dalam neraka. Siapa nak? Man kadzaba alayya fatahajjaz maqmaduhu ilan nar. Dia telah menyediakan tempat duduknya di dalam neraka. Tengok yang pertama. Seperti berdusta. Berdusta itu yang menyakiti orang lain. Dusta itu menyakiti orang lain. Maka ia dosa besar. Dusta itu dosa besar tau. Bukan dosa kecil, ya. Dosa kecil boleh hapus dengan semayang, boleh hapus dengan uzuk, boleh hapus dengan kita mengaji ni, boleh hapus dengan sujud. Itu dosa kecil. Dosa besar tak ada hapus. Dia hanya boleh hapus kalau orang yang melakukannya itu bertaubat, baru boleh hapus. Kita tak ada hapus, ya. Bersalahan berdusta yang tiada menyakiti, maka ia dosa kecil. Kalau dia saja dusta main olok-olok aja, dosa juga. Tapi dosa kecil. Dia main olok-olok aja. Saya ngabur pada Nizam. Nizam, nak manggil mikir pada tak ada pun. Tak ada pun. Dia pun pergi jumpa dia. Apa mikir panggil tu? Tak ada pun kata nak. Itu dosa kecil. Kadang menyakiti orang siapa lain. Itu dosa kecil. Kecuali kerana ada keperluan, maka ia tiada berdosa seperti berdusta kerana mendamaikan antara manusia. Tadi saya kata ada 2 orang isteri, pergi je isteri muda, dia menipu.
Katanya isteri tua kirim salam, isteri tua kirim kuih, isteri tua kirim lauk umpamanya. Pergi pula dengan isteri muda, dia pun bagi kain katanya kau orang bagi ke padahal nipu tu. Itu harus. Apa tu harus? Dibuat atau ditinggalkan, tidak berdosa dan tidak berpahala. Itu harus ya. Kerana sabda Nabi laisa bil kadzabi man yuslihu bainan nas. Artinya bukanlah dianggap berdosa. Laisa itu bukan ya. Laisa bil kadzabi, bukan berdosa orang yang mendamaikan antara manusia. Itu tak ada berdosa ya. Bahkan terkadang wajib. Ini wajib berdosa. Apa kata wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa wajib ya. Wajib tu dibuat dapat pahala. Bila berdosa dapat pahala. Bila betul benda? Bila betul benda? Berdosa. Faham ni? Dia tak ada aku tahu dosa ni haram je. Padahal masa itu tak ada haram dah, wajib dia berdosa kan. Tapi saja dia apa? Cakap benar. Orang yang betul benda ya tu. Padahal dia ketika itu wajib berdosa. Macam cerita tadi lah. Yahudi datang dengan senapang. Mana nizam tu? Kurang tembak macam. Dia tahu nizam dia ada di atas macam. Dia ni betul benda. Dia di atas je macam. Hancur dia kerja di Yahudi tu. Jadi ketika itu wajib dia berdosa ya. Ketika itu wajib dia berdosa tahu. Jadi ya. Kalau dia cakap benar haram kerana dia membahayakan nyawa orang lain. Itu haram hukumnya, berdosa. Itu maksud hadis tadi ya, laisa bil kadzab min yuslihu bainan nas. Tidak dikira sebagai berdusta orang yang nak mendamaikan dua orang manusia ya. Bahkan terkadang wajib berdusta bila melihat orang yang haram dibunuh. Ya. Orang tu tak boleh nak dibunuh. Ya, dia sembahyang, dia puasa, dia orang Islam dah. Tiba-tiba orang kafir datang nak bunuh dia. Wajib kita berdosa untuk menyelamatkan nyawanya. Yang bersembunyi daripada orang yang zalim. Orang yang nak bunuh tu orang zalim. Orang Yahudi zalim ke adil? Zalim ya. Jangan bagi dia peluang nak bunuh orang iman. Kena berdosa ketika itu. Kita nak melawan tak lalu. Dia ada senapang. Jadi macam mana nak menyelamatkan? Bohonglah, berdusta ya. Mengatakan dia dah lari ke air kuning ke, udah pergi ke batu masjid ke, dan sebagainya. Atas langit dia. Atas langit dia pun tak percaya. Ayapin lain. Saya pernah berdepan dengan Ayapin tau. Pernah berusrah dengan Ayapin. Di kampung. Dia tu muridnya seorang ustaz tu. Ustaz lulus Azhar. Dia orang Terengganu. Tapi murid tu ustaz lulus Azhar tau. Ustaz. Isteri yang ngajar sama saya. Ustazah juga. Isteri tu lulus Azhar juga. Ngajar sama saya, satu sekolah dengan saya. Dia ngajar agama, ngajar Quran. Saya ngajar bahasa Inggeris. Ngajar ilmu alam, matematik dan sebagainya. Pernah saya ajak isteri untuk ke rumah saya untuk memberi kuliah. Dia setuju. Dia setuju nak datang tu. Isteri ustaz tu, bukan isteri Ayapin, isteri ustaz ya. Ustaz yang menjadi murid Ayapin tu. Dia datang rumah saya. Saya ajak dia setuju. Tapi sampai masanya dia tak boleh datang kerana mentokarnya dia bawa oleh ustaz tadi. Ke mana pergi? Tak boleh balik. Langsung tak datang. Mujur dia pun. Kalau dia ngajar, boleh ngajar, orang tertarik dengan dia, rumah saya jadi apa? Pusat markas apa? Ayapin. Markas ajaran sesat. Mujur pun. Ya. Macam mana orang Azhar boleh terpengaruh? Azhar tu adalah kelebihan kita tak tahulah. Ajar lain kot dekat Azhar kot, ikut bahasa ke? Dua-dua. Ustaz tu takkan jadi ustaz kalau ngajar bahasa. Bahasa Arab tu dia. Tak ada. Dia terpengaruh dengan kata-kata Ayapin lah ya. Kamu zikir, kamu akan nampak ini, kamu zikir. Dan depan kami betul lah ceritanya.
kalau kamu ikut zikir kami, zikir saya ni, kamu akan nampak alam mahsyar, kamu akan nampak alam kubur, kamu akan nampak alam malakut dan sebagainya. Ha. Maknanya orang kena dia terikut tu mungkin nampak. Mungkin nampak lah tu, mungkinlah. Ha. Kerana benda-benda macam ni kadang-kadang istidraj. Istidraj boleh jadi, boleh berlaku ya. Kita tak tahu. Ha. Dia membayangkan, bukan cakap betul-betul, membayangkan. Kalau kamu ikut zikir aku ni, kamu akhirnya akan nampak Tuhan. Dari situlah saya berfikir, Nabi Musa pernah tengok Tuhan, tak dibagi Tuhan. Kamu tengok gunung tu kata Tuhan, ini pula ayah pin lebih hebat, lebih mulia daripada Nabi Musa ke kata. Tak adalah kami ikut. Yang lain-lain tu, geng lain-lain tu ikut saya aja. Kalau saya terpengaruh, siap. Terpengaruh belakang lah. Jadi mujurlah saya pun teringat betul ini tak boleh dekat ni. Tak adalah apa-apa. Malam tu makan bihun dia jamu dia bihun. Ustaz tu jamu bihun, makan bihun kenyang perut jadilah. Tapi ada seorang ikut dia. Tapi bukan geng kami lah, orang lain. Ngikut dia sampai ke Terengganu. Sekarang ni masih ada di Terengganu lagi. Orang kapur tu. Udah jadi nombor ganti Ayah Pin lah. Ayah Pin dah mati. Dia ganti sekarang ni tau. Jadi pemimpin mereka. Sekarang ni ada lagi sana. Dia dulu kerja macam daerah Bonti. Ya? Itu tak khabar. Itu tak boleh khabar. Itu rahsia. Hantar cari dia pula. Mana tak dapat TMK dulu. Kampur ya. Kampur. Bahkan terkadang berdusta bila melihat orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi daripada orang yang zalim yang hendak membunuhnya, maka wajib berdusta kerana melepaskannya daripada dibunuh oleh orang zalim itu. Wajib tu ya, nak melari orang tu daripada dibunuh oleh mana-mana orang zalim ya. Jadi kena berdusta. Itu yang pertama, jangan sekali-kali berdusta. Kerana dusta tu salah satu daripada sifat apa? Sifat orang munafik. Kata Nabi apa? Salasun fil munafik. 3 tanda orang munafik. Iza haddasa kazzaba. Bila dia bercakap, bohong. Wa iza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, mungkir janji. Wa iza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia khianat. Ya? Berdusta, lagi mungkir janji, lagi khianat tu tak amanah tu khianat lah. Itu tanda orang munafik. Bukan dia munafik, tanda je ya. Dia tanda orang munafik. Kita jangan ada tanda pun tak ada. Kerana munafik tu paling dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama tadi, berdusta. Yang kedua, ngapa panjang mana tu? Habis tu ya, mengumpat. Itu akan kita baca insya-Allah ya. Sekian dulu untuk kali ini. Alright. Sebelum kita tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada bangkang. Okey. Tak ada bangkang. Alright. Any objection? Any objection? Jawablah. Objection overruled kata. Dia lawyer tu. Kemudian siapa nak tanya? Tak ada. Yang ada jenuh nanya dah. Yang lain. Ada. Contoh yang kalau seorang tu dia derma sebagai harta dia kan. Yang dia tak kisah kan. Tapi kita semayang Ustaz. Orang tak semayang buat apa saja kebaikan tak diterima di Tuhan. Tiangnya tak ada. Tiang tak ada tiang, pandai senang tu. Esok jadi ustazah tau. Tiangnya tak ada. Bila tak ada tiang, roboh lah. Dia puasa rajin. Setiap hari puasa je. Wow. Tapi tak semayang. Apa tak dapat apa. Kenuri rajin. Siap masa kenuri aja. Mana beratus-ratus ribu habis duitnya kenuri je. Tapi tak semayang. Tak ada pahala. Tak diterima Tuhan. Apa saja ibadah yang lain daripada semayang, tak diterima Allah. Kecuali kalau dia semayang. Jadi tak terima ya.
Okey. Kamu nak kena betul juga. Itu kena betul lah. Ingatlah sembahyang je boleh dapat. Tak ada, dia kena betul. Itu sebab saya buat video tu, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada orang lain ya. Okey, lagi? Boleh? Boleh jawab apa tu? Jangan ya. Alright, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan, dah berbunyi ya. Kau marah. Tuhan marah lambat-lambat sembahyang ya. Sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi